Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang Watil Fadil Ustaz Adi selaku pengacara majlis kita pada malam ini, yang dimuliakan Ustaz Reza selaku penyelaras, Tuan Presiden dan semua ahli-ahli Global Ihsan, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini. Hari ini kita sudah ada 20 hari bulan. 20 hari bulan Zulqa'dah 1444 bersamaan dengan 9 Jun 2023. Kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran berdasarkan kepada kitab Al-Aisarut Tafasir. Kitab Aisarut Tafasir yang tuan-tuan dan puan-puan nampak yang ada gambarnya di belakang anak tu. Jadi senang kita letak dah. Orang tanya kitab apa tu? Kitab tu nampak. Cuma seperti yang disebut oleh Ustaz Hadi selaku penyelaras kepada teks mukarrar bahawa kitab ini sudah tidak ada. Kitab ini sudah tidak ada di pasaran. Jadi kita terpaksalah campur-campur lah. Para pelajar boleh ambil tafsir pimpinan Ar-Rahman atau mana-mana je tafsir yang boleh kita faham makna Al-Quran yang kita baca itu. Sebab Al-Quran ni sama ya, tapi tafsir atau terjemahan dia itu berbeza-beza. Mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, kenapa dia berbeza? Kenapa dia berbeza? Sebabnya rahsia dia lah. Kita orang sekarang dia suka main rahsia-rahsia tak? Rahsia apa sebab rahsia dia? Rahsia dianya sebab Al-Quran itu tak boleh nak terjemahkan sebiji seperti yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak boleh. Maka para ulama mengatakan terjemah makna Al-Quran. Dia panggil apa? Terjemah makna Al-Quran. Dia tak kata terjemah Quran. Terjemah makna Al-Quran. Berbeza dua tu. Kalau kata terjemah Quran, mana kita terjemah Quran sebuah tu seperti yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita kata kita hanya mampu menterjemahkan makna Al-Quran. Sangat jauh berbeza di antara terjemah makna Al-Quran dengan terjemah Al-Quran. Jelas ya, insya-Allah. Jadi para pelajar, seperti yang telah dimaklumkan oleh pihak moderator bahawa kita ni boleh bertanya. Kalau ada tak faham ke, minta penjelasan ke, dipersilakan. Ana pun berani sebab kita semua soalan orang tanya kita ada jawapan. Jawapan kita yang paling sekali senang bila kita tak tahu nak jawab, wallahu alam. Itu jawapan yang paling senang sekali. Sebab apa? Sebab Nabi ajar kepada kita, bila tak tahu, cakap ya wallahu alam. Tapi masalah dunia sekarang tak boleh kata wallahu alam. Kalau cakap macam tu dia kata, oh apalah ustaz ni, nampak hebat sangat tak? Ini soalan macam ni pun tak boleh jawab. Kita kata jangan berani. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuad ulaika kana anhu mas'ula. Jangan berani-berani berkata kepada benda yang kamu tak tahu. Telinga kamu, semua yang kita ada, anggota-anggota kita ni akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan mudah kita nak berani, kita nak jawab, kita nak kata benda yang kita tidak pasti, yang kita tak tahu. Baik kata wallahu alam. Ini di antara ayat yang kita nak bincang pada hari ini. Jadi para pelajar yang ada tafsir Quran, yang ada tafsir pimpinan atau apa-apa tafsir, dipersilakan buka surah Ali Imran. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 110. InsyaAllah masa yang ada ni sempat kita tamatkan sehingga ayat sampai ayat 115.
kita kata insya-Allah. Boleh ya, dia Quran ni boleh tafsir panjang, boleh tafsir pendek. Tengok dia punya isi kandungan. Ada kala kita perlu panjang. Ada waktunya kita boleh pendekkan sebab mungkin benda tu berulang, jadi kita boleh ringkas-ringkaskan. Kita kata alhamdulillah. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita mula dengan ayat yang ke-110. Saya nak kalau tafsir pimpinan yang ada di tangan saya ni seperti di gambar belakang tu, muka surah 166. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kita ambil satu ayat supaya kita tak jauh dia punya kepahaman terjemahan ayat tu. Maka ayat yang 110 ini Allah Ta'ala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kata alhamdulillah. Kita menjadi umat yang terbaik kepada nabi yang terbaik. Rasul kita ni rasul di Rabbil Alamin, rasul yang terbaik, yang paling afdal sekali dari kalangan para rasul. Ada sebuah buku yang saya terjemah, tajuk dia 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 41 keistimewaan Nabi mengatasi para nabi yang lain. Tuan-tuan boleh dapat buku ni, diterbit oleh Telaga Biru. Telaga Biru. Kita terjemah daripada kitab yang ditulis oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam, Sultan Ulama. Nama dia Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Dalam ni ada 41 ni riwayat yang sahih. Kalau nak tahu riwayat tak sahih, seperti yang ditularkan oleh sebahagian daripada pendakwah penceramah kita ni, banyak lagi. Imam Suyuti tulis Al-Khasa'isul Kubra, lebih daripada 250 kelebihan. Tapi campur-campur hadis. Cukuplah 41 padan dah. Itu pun perbandingan di antara Nabi sallallahu dengan para anbiya. Bukan label Nabi dengan kita, no. La, Nabi dengan Nabi yang lain. Itu perbandingan tu. Nabi sallallahu dengan para anbiya yang lain, bukan Nabi dengan kita. Hati-hati para jemaah sekalian, bukan Nabi dengan umat. Kalau Nabi dengan kita nak lawan macam mana? Kita bukan Nabi. Logiklah kalau kita tak banyak keistimewaan. Nah. Maka apa sebab kita ni jadi manusia yang terbaik? Tengok dulu sebab apa? Kita kena tanya sebab, jangan seronok sendiri. Aku manusia terbaik. Apa sebab? Mesti ada sebab. Sebab dianya ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang terbaik dikeluarkan untuk manusia kerana kita bekerja untuk menyuruh kepada yang ma'ruf, ajak orang buat baik. Ajak orang buat baik dan mencegah dari mungkar. Dua sifat inilah kita jadi manusia terbaik. Saya nak tanya tuan-tuan para jemaah sekalian yang berada di alam maya, di alam masing-masing alam ni, mana senang? Mana payah? Suruh benda baik atau mencegah benda mungkar? Mana baik? Mana susah? Ana rasa suruh benda baik senang. Nak larang benda mungkar sukar, payah. Tak. Kalau kita suruh, kan itu masyarakat kita ini dia suka belajar kitab tasawuf. Kitab tasawuf duk cara kau hati tu, duk cara ke ni, cara martabat tu, martabat ni. Tapi kadang-kadang ada dalam kitab tasawuf yang kata tak ada benda mungkar, banyak. Tapi dia tak fokus pada situ. Dia tak fokus kat situ. Yang kita duk fokusnya kepada tentang martabat-martabat. Jadi kita kena ingatlah. Alhamdulillah saya mengajar semua. Kitab tasawuf kita ajar, kitab akidah kita mengajar, kitab fiqh ajar, tafsir pun alhamdulillah ada sikit. Sikit-sikit maknanya semua pelbagai ilmu itu untuk nak mengenali Allah Azza wa Jalla
nak mendekatkan diri kepada Allah, cuma cara pendekatan ataupun dia panggil metod yang berbeza-beza mengikut kepahaman orang, kecenderungan orang dalam berdakwah. Alhamdulillah kita sendiri kita pilih jalan yang anda rasa ini jalan yang terbaik. Setelah anda melalui beberapa peringkat pengajian, proses peringkat kampung, kemudian kita pergi ke bandar dan kita pilih pandangan terbaik, iaitulah pandangan berpegang dengan sunnah Nabi SAW yang ditafsir oleh ulama salafus salih, lebih mulia, lebih ceria, lebih selamat untuk jalan menyampaikan kita ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi kita tahu kerja kitanya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar ma'ruf lebih senang daripada nahi mungkar. Ini pengalaman yang kita lalui lah. Suruh orang buat baik, okey je orang terima. Larang muka jangan main, celak butir mata, kata orang celak mata. Tak, terangkat telinga, jangan duduk gurau. Main larang orang ni bukan senang. Baik, kita pergi kepada ayat kita. Dan tengok, 3 syarat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mana kalau kita ada 3 komponen ni, layaklah kita masuk dalam kumpulan khairu ummatin, umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Maknanya kalau kita baik setara mana, charity kita kuat setara mana pun, kalau tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak menjadi, tak jadi. Sekiranya ahlul kitab beriman. Tengok dia kata, walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Kalau ahlul kitab beriman, lebih baik. Di antara mereka ada yang beriman, tetapi Allah kata apa? Wa aktsaruhumul fasiqun. Ramai di kalangan mereka yang tak beriman. Yang beriman sikit sangat ya. Baik, para pencinta ilmu sekalian, kita pergi kepada perbahasan dari sudut bahasa. Kita nak bahas dari sudut dipanggil al-lughah, dari sudut lughawiyat, bahasa. Tengok dalam kitab kita ni, dia kata kuntum khair ummatin. Kamu umat yang terbaik. Kalian adalah umat yang terbaik, yang umat yang paling utama dan paling banyak berkatnya di muka bumi itu. Bahkan dalam hadis Nabi kata, kita umat yang ramai dalam syurga nanti, insya-Allah. Ukhrijat linnas. Apa makna ukhrijat linnas? Yang dilahirkan untuk manusia, yakni dikeluarkan untuk memberi petunjuk, bimbingan, dakwah, nasihat dan memberi manfaat kepada umat manusia. Kita ni dilahirkan, dikeluarkan untuk berdakwah. Dakwah kitanya bermula dengan amar ma'ruf, nahi mungkar, menyeru manusia supaya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ingatlah, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah SWT sebut pada kita dalam masalah ini. Tengok ayat 11. Lan yadurrukum illa adza wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat pada kamu. Ini Allah jamin. Kalau kamu bekerja amar ma'ruf nahi mungkar, sudah pasti di hadapan kamu halangan, sudah pasti di hadapan kamu cabaran, sudah pasti di hadapan kamu macam-macam godaan. Allah kata, la yadurukum illa adza. Tak ada mudarat pada kamu selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dia kata apa? Kalau Allah Taala tak tulis kita ni dibinasakan oleh mereka, mereka tak boleh nak apa-apakan kita. Kalau Allah Ta'ala tulis kita ni selamat, dia tak akan boleh buat kacau kepada kita. Kita duduk takut, hari ni takutlah. Sebab itulah dia panggil bahasa orang muda sekarang, tak usah duduk main play safe lah. Nak jaga diri sangat-sangat, tidak boleh. Biar kita bekerja, dakwah kita ni berjalan dengan manhaj. Berjalan dengan manhaj makna berjalan dengan cara yang kita pilih. Cara beragama, cara berdakwah, cara menyampaikan ilmu yang kita pilih, iaitulah berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah dan kepahaman salafus salih yang telah mengajar kepada kita ilmu-ilmu yang banyak yang kita terima melalui guru-guru kita yang mulia. Maka inilah jalan yang terbaik, insya-Allah.
Tapi ingatlah, gangguan tu pasti akan berlaku. Azab akan ada. Wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Allah kata, dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang, yakni kalah, kemudian mereka tidak akan dapat pertolongan. Mana ayat ini Allah Taala bagi jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam pasti akan menang. Yuwallukumul azza, tengok dalam penjelasan kata azza dengan mana bahaya kecil. Allah tak nafi terus, tak kata kamu tak akan diganggu. La, ada gangguan, tapi gangguan tu kecil je. Biasalah sebagai pendakwah, kata orang asam garam pendakwah itu mesti dilalui. Kalau tidak, bukan pendakwah itu. Orang duk jual barang nasi lemak tepi jalan pun ada cabaran sama-sama dia. Berebut tempat lah, berkelahi parking, macam-macam. Tak kala kita yang bertempur dengan ideologi, dengan adin, dengan agama, dengan kepahaman yang karut-marut ini tak ada cabaran, kita kata mustahil itu. Namun begitu, Allah jamin umat Islam yang betul-betul berpegang dengan ajaran Islam, mereka akan menang. Orang kafir akan lari. Tengok ayat yang ke-12, ayat 12. Duribat alaihimuz zillah أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Tengok terjemahan ayat 12. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Puak-puak Yahudi, Ahlul Kitab, yang tak berpegang dengan kitab ni, yang tak beriman dengan Nabi SAW, mereka akan hina di mana saja mereka berada. Kecuali jika mereka berpegang pada tali Allah, yang berpegang dengan agama Islam. Dan perjanjian dengan manusia. Ini Yahudi ni, dua-dua dia kacau. Dia dengan Allah pun tak beriman. Dengan manusia, dia janji manusia, bohong. Jangan main-main. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu kerana mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka derhaka dan melampaui batas. Jadi puak-puak ahli kitab itulah perangai dia. Tengok perkata. Penjelasan kata. Duribat alaihimuz zillah. Mereka diliputi dan selalu dihinggapi kehinaan yang tak pernah lepas-lepas. Kena semua puak dia tu. Hina sana, hina sini. Waba'u bi ghadabin, mereka kembali dari perjalanan panjang mereka di jalan kekafiran dan perbuatan buruk dengan hasil berupa kemurkaan Allah Ta'ala dan azab yang akan menginginnya di akhirat esok. Tamaklah, ada lagi perkata, zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Isyarat yang tertuju pada masalah kehinaan dan kerendahan, kemiskinan yang selalu menghampiri mereka beserta kemurkaan Allah dan azab yang mengiringnya kelak itu disebabkan oleh perbuatan-perbuatan yang disebut dalam ayat-ayat ini. Jadi dia kena hinalah dia itu sebab apa? Sebab mereka langgar perintah Allah Azza wa Jalla al-maskanah, yakni kehinaan yang berupa kemiskinan dan kemerosok ekonomi. Ya'tadun, mereka melampaui batas dalam perbuatan zalim, jahat dan kerusakan. Itu dia panggil. Itu makna mufradat. Sekarang ini kita berpindah kepada makna al-ayat. Makna ayat yang kita nak bincang ini. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, lamma amarallahu ta'ala al-mu'minin bitaqwahu wali'tisam bihablihi. Setelah Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman agar bertakwa kepadanya dan berpegang teguh pada tali agamanya,
mereka melaksanakannya. Jadi orang beriman bila diperintahkan mereka ikut. Mereka akur, patuh, ikut arahan. Allah pun memerintahkan mereka agar membentuk satu kelompok, satu kumpulan dari mereka yang melakukan dakwah kepada Islam. Kerana ada sekumpulan dalam kumpulan Islam ini, mesti ada tim amar ma'ruf dan nahi mungkar yang berdakwah mengajak orang kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Dan mereka pun melaksanakannya. Jadi dia panggil, kalau kita nak jadi manusia terbaik, kita kena ada masuk dalam kumpulan yang mengajak manusia kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada sunnah Nabi SAW, dan melarang manusia daripada syirik, bid'ah, khurafat, karut dan sebagainya. Jangan takut. Maka selanjutnya Allah memberitakan kepada mereka tentang satu maklumat yang besar yang tersebut dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamulah umat yang terbaik yang Allah hantar bagi pada manusia. Maka Nabi pun SAW bersabda, kuntum khairan nasi linnas. Tengok dalam ayat, dalam hadis, kuntum khairan nasi linnas, kamu sebaik-baik manusia untuk manusia. Kita ni bukan dihantar untuk jaga kebun, jaga lembu, jaga lah. Itu sampingan. Kalau kita tak jaga lembu kan, kita nak makan apa pula kan? Tak jaga kebun. Tapi asas dakwah kita dakwatun nas, ajak manusia kepada kebaikan. Selanjutnya Allah Ta'ala menyatakan sifat-sifat mereka yang menjadi sebaik-baik umat itu, iaitu kerana mereka beramar ma'ruf. Kerana mereka beramar ma'ruf, ajak orang buat benda baik dengan menyeru kepada Islam dan aturan-aturan daripada petunjuk Rasulullah SAW, dan mereka juga melakukan nahi mungkar, larang daripada benda mungkar. Dengan melarang manusia kepada melakukan kekafiran, melakukan syirik dan perbuatan dosa maksiat yang lain, dan juga dilarang manusia daripada melakukan benda khurafat, benda bid'ah, benda-benda yang menyalahi peraturan agama. Dan semestinya mereka beriman kepada Allah serta kepada semua apa yang diperintahkan oleh Allah, agar mereka meyakini, mengimani dan percaya, iaitulah beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, rasul-rasul, hari kebangkitan, dan kepada takdir Allah, yang kita sebut dengan nama arkanul imani sittah, rukun iman yang 6 itu. Rukun iman kita ada 6, maka kita beriman pada semua sekali. Kemudian Allah Ta'ala menyeru ahli kitab. Ahli kitab ni ahli yang buat masalah. Allah Ta'ala seru ahli kitab kepada keimanan yang benar, yang mampu menyelamatkan mereka dari azab Allah. Allah beriman, sekiranya ahli kitab beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta agama Islam yang dibawanya, nascaya hal itu lebih baik bagi mereka daripada pengakuan dusta yang selalu mereka dengungkan bahawa mereka telah beriman. Mereka tak sedap mengaku lah, mengaku saja beriman, imannya tak mantap, kepercayaan tidak ada hati, royak-royak yang beriman lah, itu dia panggil perbuatan yang tidak baik. Tetapi Allah Ta'ala juga memberitahukan bahawa di antara mereka ada yang beriman secara jujur dan benar, seperti Sayyiduna Abdullah bin Salam dan saudaranya Sa'labah bin Sa'id, dan juga beberapa orang ahlul kitab yang masuk Islam. Ada di kalangan mereka yang jujur, tapi tak ramai. Tak ramai. Boleh disebut nama dia, beberapa orang dan beberapa pengikut mereka saja. Tetapi majoriti ahlul kitab adalah orang fasik yang tidak mahu mengamalkan kandungan kitab suci mereka yang berisi ajaran akidah dan syariat, yang salah satu isinya adalah perintah Allah untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajaran agama Islam yang dibawanya. Lalu Allah memberitahukan kepada kaum muslimin bahawa orang-orang jahat dari kalangan ahli kitab itu tidak akan membahayakan orang Islam kecuali hanya berupa gangguan kecil seperti ucapan batil dan kebohongan mereka. Jadi tapi kita ingatlah, zaman kita hari ni, puak-puak Yahudi ni dia selalu buat protokol Zionis yang nak merosakkan umat Islam. Jangan pandai lekeh,
Kata orang jangan pandai enteng. Benda ni besar. Kalau terpengaruh dengan dia, terperangkaplah kita. Allahu Akbar. Sekiranya orang-orang jahat itu memerangi kaum muslimin, nescaya mereka akan kalah dan melarikan diri dari medan perang, dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah pada setiap peperangan yang terjadi antara pasukan Islam dan kafir. Tapi zaman kita ini nampaklah macam mereka menang ya. Tak, sebab kita lemah, bukan Islam lemah, kita umat Islam tu lemah. Sebenarnya Yahudi bukan kuat, tapi kita tak kuat. Allah SWT memberitahu pada ayat 112 bahawa dia akan sentiasa menimpakan kehinaan dan kerendahan di mana pun mereka berada dan di negeri mana pun mereka tinggal. Keadaan hina tersebut terus melekat pada mereka kecuali jika mereka beriman. Maknanya Ahlul Kitab, kalau kamu tak beriman, tetaplah kamu akan hina di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka beriman ke dalam agama Islam, dan itulah yang dimaksud dengan nama hablum minallah. Dipanggil tali Allah. Apa maknanya tali-tali ni? Tali itu maknanya, bila kita pegang dengan tali ni, kita akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita nak berhubung dengan Allah, kita kena melalui agama Allah. Melalui agama Allah Azza wa Jalla. Hablum minallah. Barulah sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Atau ada perjanjian damai dan berlindung di sebuah negeri yang kuat, itulah yang dimaksudkan nama tali hubungan dengan manusia. Hablum minan nas. Maknanya, kita ni ada dua. Hidup atas dunia ni mesti dua. Hubungan di antara kita dengan Allah, hubungan di antara kita sama manusia. Tak mungkin kita ada hablum minallah, tapi putus hablum minan nas, itu tidak mungkin. Nah, maka inilah cara yang perjuangan yang kita nak. Tuan-tuan yang ada bersama dalam gelokan ni contohnya, bantuan dulu kita bantu ke Yaman, sekarang ni kita pergi ke buka masjid di Kamboja, kita juga akan buka pusat pengajian di Fatani dan lain-lain. Ini di antara hablum minan nas yang juga ada kaitan dengan hablum minallah, sebab kita nak orang manusia yang kita nak ni, kita buka pusat-pusat pengajian, buka pusat ibadat ini supaya mereka berhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Besar pahala, insya-Allah. Allah Ta'ala juga memberitakan bahawa akibat keingkaran dan kekafiran ahli kitab itu adalah kemurkaan Allah Azza wa Jalla, dan selanjutnya berakhir dengan siksaannya. Sama ada di dunia, mereka hidup dalam keadaan hina dan miskin, sudah pasti di akhirat esok mereka akan diazab neraka Jahannam. Wal iyaz billah, kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Alasan hukuman ke atas mereka itu, sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala, adalah disebabkan oleh keingkaran dan kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Satu, dia kafir kepada ayat Allah, tak percaya. Wa yaqtulunal anbiya, mereka bunuh nabi-nabi mereka. Dibunuh. Maka itulah perbuatan jahat dia bunuh nabinya sendiri. Bukan sakat lawan engkar, bunuh nabi lagi. Ya Rabb. Bunuh nabi, serta derhaka dan perbuatan melampaui batas yang mereka lakukan secara terus-menerus. Maka Allah Ta'ala berfirman, Tuhan kata apa? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikian itu adalah disebabkan kerana mereka derhaka dan melampaui batas. Derhaka dan melampaui batas. Jadi itu dia panggil para pencinta ilmu sekalian, tamatlah tafsir ringkas dalam Aisarut Tafasir. Sekarang kita pergi mencari, ada 5 faedah, 5 ibrah, hidayatul ayat, petunjuk ayat. Yang pertama, penetapan bahawa umat Islam adalah umat terbaik sebagaimana dalam hadis, antum tutimmuna sab'ina ummah, antum khairuha wa akramuha indallahi azza wa jalla. Kamu sekalian melengkapi 70 umat, tetapi kamu yang terbaik dan paling mulia di sisi Allah daripada mereka semua. Tengok dia punya nota kaki. Dari hadis dapat dipahami bahawa generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lebih utama daripada generasi selepas daripadanya. Disebabkan para sahabat Rasul itu mampu melaksanakan syariat
dan sifat-sifat yang membawa mereka untuk menjadi umat yang terbaik. Hal ini dikuatkan oleh sebuah hadis Nabi SAW bersabda, khairul quruni qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina. Sebaik-baik kurun ialah kurun aku, kemudian kurun lepas pada itu. Maknanya kurun tabi'in. Jadi kita kena ingatlah, sekarang ni orang bila kita kemukakan pandangan-pandangan ulama salafus salih, ada segelintir daripada anak-anak muda zaman kita hari juga cuba menimbulkan syubhat, kesangsian terhadap beberapa pandangan ulama salaf. Konon-konon ulama salaf ni silap, yang betulnya ulama yang kemudian. Kita kata ada di kalangan generasi awal itu yang menyeleweng, tapi sudah dikenal pasti, seperti puak-puak Mu'tazilah, geng-geng Jabariyah, puak-puak Jaham bin Safwan Jahmiyah yang menafikan sifat Allah Azza wa Jalla, ataupun geng-geng Daud Al-Jawaribi yang dipanggil sebagai geng Mujassimah yang mengatakan Allah Ta'ala berjisim seperti makhluk, berdarah seperti orang. Itu dipanggil ajaran Daud Al-Jawaribi, tetapi bukan ajaran ulama-ulama yang mengisbatkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena berhati-hati dengan golongan yang cuba nak runtuhkan institusi kefahaman salafus salih semata-mata nak memperbetulkan channel apa yang mereka ada, iaitulah kepahaman khalaf yang lari daripada tafsiran salaf dalam perkara ayat-ayat tentang akidah ataupun tentang Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ingat baik. Jadi, tengok dia punya nota kaki. Maka tidak boleh kita engkari bahawa secara umumnya umat ini adalah umat terbaik, akan tetapi secara khusus sifat terbaik itu hanya dimiliki oleh mereka yang dapat melaksanakan 3 sifat terbaik ini. Apa dia? Beriman, amar ma'ruf, nahi mungkar. Dia kena ada 3 tu, barulah lengkap. Di mana pun mereka berada, merekalah orang baik. Allahumma ja'alna minhum ya Rab. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah jadikan kita sebahagian daripada golongan ini. Yang kedua, penjelasan tentang faktor-faktor yang bawa umat ini menjadi yang umat terbaik, iaitulah beriman kepada Allah, berjihad, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi kena ingatlah. Yang ketiga, janji Allah pada umat Islam selama mereka berpegang pada Islam berupa kemenangan ke atas orang-orang Yahudi di setiap pertempuran yang terjadi dengan mereka. Yang keempat, kebenaran berita Al-Quran mengenai kaum Yahudi bahawa mereka sentiasa diliputi kehinaan dan kemiskinan di mana pun mereka sentiasa berada. Yang kelima, penjelasan mengenai kejahatan kaum Yahudi yang menjadi sebab kehinaan dan kemiskinan mereka, iaitulah kekafiran yang melekat pada mereka. Pembunuhan ke atas nabi-nabi tanpa alasan yang benar, kederhakaan dan perbuatan melampaui batas-batas syariat agama, itu dia yang panggil ciri-ciri ahlul kitab yang tidak baik. Sekarang kita berpindah kepada ayat 113. Ayat ini Allah SWT nak nyatakan kita manusia ni kena adil. Dalam ayat sebelumnya kita condemn ahlul kitab. Wa aktsaruhum fasiqun. Ramai di kalangan mereka yang fasik, yang tak baik. Maka datang ayat 113, Allah nak ajar kepada kita bersifat adil dalam menilai. Bersifat telus dalam mengeluarkan kata-kata ataupun komentar. Maka Allah Ta'ala sebut di sini ayat 113, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun. Mereka itu tak sama. Tengok Allah kata laisu sawa. Mereka tak sama. Bukan semua Yahudi itu jahat belaka. Bukan semua ahli kitab jahat. Ada yang baik, yang beriman. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, telus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka bersujud salat. Maknanya orang ini sudah beriman. Dia kata ummatun qa'imatun, suatu kelompok yang tegak dan teguh pada keimanan dan amal soleh. Yatluna ayatillah, mereka baca ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, ana al-laili,
pada tengah malam bangun bertahajud baca Quran. Jadi tak boleh kita nak pukul rata semua. Tak jadi belaka tu. Wahum yasjudun, sedang mereka sujud, yakni melakukan ibadat solat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Allah Taala ajar kepada kita mesti bersifat. Sifat dengan apa tu? Sifat jujur dalam menilai orang. Jangan dia mentangkan orang kita tak setuju, kita hentam dia habis-habisan. Orang yang kita sayang, dia buat salah pun tak salah juga. Dia buat benda yang kita rasa tak betul pun diperbetulkan juga. Maka itu dipanggil ta'assub. Jadi macam mana kita tidak diajar oleh Nabi SAW supaya berta'assub, yang diajar supaya kita mengikut kebenaran yang dibawa oleh siapa saja. Baik, sekali lagi Allah Ta'ala sebut sifat ada di antara ahli kitab yang baik itu, yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan pembalasan. Mereka menyuruh kepada amar ma'ruf dan mencegah dari mungkar. Tengok. Sifat ini ada juga pada Alkitab yang beriman dan bersegera kepada mengerjakan kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Tengok penjelasan kata sikit. Dia kata yusari'una fil khairat, mereka bersegera melakukan kebaikan-kebaikan kerana bimbang kebaikan itu terlepas dari genggaman mereka. Jadi kita pun bila kita ada peluang nak buat baik, jangan tangguh. Jangan kata jangan tangguh. Ini sekarang ni dah masuk musim haji. Orang-orang yang ada peluang pergi haji dengan fulus yang sudah ada banyak ni, kita nak tunggu apa lagi? Takkan nak tunggu B40 ke berapa yang dapat harga 10,000 tu. Kita ada kemampuan, bayar je lah. Kan? Dia kata subsidi hilang. Kita kata berilah kepada orang lain. Kan? Di zaman orang duduk main subsidi B40, T20 ni, kita duduk fikir nak tunggu kaya, nak tunggu miskin lah. Orang yang ada kemampuan segera. Kita tak tahu apakah hidup kita. Jadi para jemaah sekalian, itu ayat yang ketiga yang terakhir, ayat 115. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Dan apa saja kebaikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Jadi kita jangan duduk buat teori banyak sangatlah, kan? Maka falan yukfaru, kebaikan yang mereka lakukan tidak akan diingkari, tetapi akan diakui sebagai milik mereka dan akan diberi pahala secara sempurna. Alhamdulillah, para pelajar sekalian, tamatlah perkata. Sekarang kita berpindah kepada makna ayat 113 hingga 115 secara umum. Setelah Allah Ta'ala menyebut kedudukan ahlu kitab yang terbagi kepada dua, ada beriman dan soleh, dan ada kafir yang jahat, maka pada ketiga ayat ini, 113, 115 ni, Allah menyebutnya bahawa kedudukan ahlu kitab itu pun tidak sama. Tidak sama. Tengok ni. Tengok nota 17 di bawah. Ada sebahagian ahli tafsir yang mengatakan bahawa ungkapan dalam ayat ini diakhiri dengan firman Allah Ta'ala, laisu sawa. Laisu sawa. Mana kita ambil daripada awal lah. Kan? Daripada awal tadi, wa kanu ya'tadun laisu sawa. Mereka ni yang melampak. Dan mereka tak sama. Mana Allah nak ajar kepada kita bersikap adil dan jujur dalam menilai orang. Bukan semua orang tu tak baik. Kita pakai angkat borong je. Tak baik dia tu. Tak jujur dia tu. Tak boleh lagi tu. Kita kena hati-hati. Maka Allah Ta'ala setelah menyatakan dalam ayat ini, kedudukan Alkitab terbagi dua, ada yang beriman, ada soleh, ada yang kafir dan jahat. Maka Allah Ta'ala muji mereka yang soleh dengan firman-Nya, laisu sawa min ahli kitabi ummatun qa'imatun. Allah kata tak sama, ada di antara Alkitab itu golongan yang berlaku lurus.
Yang dimaksudkan dengan kelompok yang teguh dalam keimanan dan beramal soleh sebut adalah Abdullah bin Salam, Sa'labah, tengok dia punya bahasa Arab ayah lalu. Abdullah bin Salam dan Sa'labah ni. Baik. Sa'labah bin Sa'ah As'ad al-Quradi. As'ad al-Qurazi. Maka ini dia panggil nama-nama orang yang Allah Ta'ala sebut kepujian mereka sebab mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab dia beriman kepada Allah, maka Allah Ta'ala beri kepada mereka kelebihan yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla sampai bila-bila, sampai ke hari kiamat, nama ini akan dikenangi, akan diingati. Kita mengatakan Alhamdulillah para jemaah sekalian. Ini Abdullah bin Salam dan kawan-kawan dia tadi, dan kaum Yahudi yang masuk Islam dan terkena baik keislamannya dan perjuangannya dalam membela Islam. Kita kata Alhamdulillah. Allahu Akbar para jemaah sekalian. Inilah di antara cabaran yang kita akan lalui yang begitu besar, yang cukup berbahaya di dalam hidup kita ni. Dalam hidup kita ni cabaran yang besar yang cukup berbahaya. Naik pada ayat lain. Yakni mereka teguh pada keimanan yang benar, iaitulah kelompok Yahudi yang telah masuk Islam. Mereka membaca ayat-ayat Allah di waktu salat yang selalu mereka kerjakan pada waktu malam, iaitulah salat Isya dan qiyamul lail, tahajud. Dan mereka selalu bersujud tunduk dan patuh pada Allah. Ini merupakan pujian Allah kepada mereka, sebab sujud merupakan bukti ketundukan seseorang hamba kepada Allah. Allah juga memuji mereka kerana keimanan mereka yang benar dan amar ma'ruf dan nahi mungkar yang mereka lakukan. Mereka beramal ma'ruf dengan menyeru orang lain untuk beribadat kepada Allah sesudah ia beriman secara benar dan Islam secara lahir dan zahir dan batin. Mereka pun mencegah kemungkaran, iaitulah perbuatan syirik, menyekutukan Allah dalam beribadat, dan perbuatan kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita fahamlah di sini para jemaah sekalian bahawa terpujinya mana-mana hamba Allah Taala di atas dunia ni dengan sebab 3 perkara dalam konteks ayat ini, iaitulah beriman, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, wa yusari'una fil khairat, bersegera melakukan kebaikan. Mereka bersegera kepada kebaikan sebelum kebaikan itu hilang atau lewat waktunya. Jadi kalau tengok dalam ulama tafsir kata al-khairat artinya setiap ucapan dan perbuatan yang baik yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengakui kesalehan mereka dengan firman-Nya, wa ulaika minas salihin. Mereka itu sebahagian daripada orang yang saleh. Akhirnya pada ayat 115 ditegaskan bahawa segala yang mereka lakukan berupa amal saleh dan kebaikan-kebaikan lainnya tidak akan diingkari keberadaannya, tetapi semuanya akan diakui sebagai perbuatan baik mereka. Dan mereka akan mendapatkan pahalanya secara sempurna sebab mereka adalah orang-orang yang bertakwa dan Allah Maha mengetahui orang yang bertakwa, kerana itu dia tidak akan mensia-siakan pahala mereka. Jadi alhamdulillah itu dia panggil tafsir ringkas dalam Aisarut Tafasir. Kemudian kita pergi mencari beberapa pengajaran yang terdapat hidayatul ayat dalam ayat yang kita baca ini. Yang pertama, keutamaan berpegang teguh kepada kebenaran dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita lawanlah macam mana pun, kita mesti berpegang dengan yang hak, yang benar. Yang dua, keutamaan baca Al-Quran pada waktu salat malam. Jadi kalau kita boleh salat malam, kalau tak salat pun bangunlah baca Quran pada waktu sahur dan waktu mana? Waktu tu tak seduk main TikTok lah. Ni ada setengah orang ni tak. Dia ajak pengikut-pengikut dia bangun tahajud, duk main munajat perdana lah, berapa benda. Tak payah duk main perdana-perdana lah. Kita dengan Allah Azza wa Jalla aja pada waktu itu. Yang ketiga,
keutamaan beriman dan berdakwah kepada agama Islam. Keutamaan beriman dan mengajak orang kepada Islam. Itu besar. Yang keempat, keutamaan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan bersegera melakukannya. Yang kelima, keutamaan bagi seorang ahli kitab yang masuk Islam dan menjadi baik dengan keislamannya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim rahimahumallah, disebut sabda Nabi SAW, salah satu yu'tauna ajrahum marratain. Nabi kata dua kumpulan. Salah satu. Tiga kumpulan ni, tiga orang akan diberi pahala dua kali. Tiga orang ni mendapat pahala dua kali. Rajulun min al-kitab amana bi nabiyhi wa adrakan nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'u wa saddaqahu falahu ajran. Nabi dia sebut satu ya dalam hadis ni. Iaitulah mana-mana laki-laki dari kalangan ahli kitab, termasuklah orang perempuan ahli kitab, yang beriman dengan nabi mereka, Isa ataupun Musa. Dan mereka sempat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ikut Nabi, beriman dengan dia, ikut dia, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, falahu ajran, mereka akan dapat dua kali pahala. Dua kali pahala. Jadi sekali pahala beriman dengan Nabi dulu, sekali pahala kita beriman pula dengan Nabi yang terakhir. Jadi kita kata alhamdulillah, para pelajar sekalian, 5 hidayah atau petunjuk ayat ini yang dapat kita simpulkan daripada perbincangan kita pada malam ini. Jadi saya simpulkan, muslimin dan muslimat, para penyinta ilmu sekalian, sangat penting dalam hidup kita ini, apa yang kita nak, iaitulah kita akan bersegera menerima kebaikan. Kita dah beriman dah, alhamdulillah. Beramal, ajak orang buat baik, ajak dah kan, setakat mana kita mampu. Di antara kebaikan yang kita buat, kita anjurkan majlis ilmu, kita sebarkan buku-buku yang memberi manfaat kepada ummah, kita bagi link kuliah-kuliah kita kepada sahabat-sahabat kita. Itu mengajak orang kepada kebaikan. Ingat, ajak orang kebaikan ni mari pergi makan sajalah. Ilmu tu besar. Kemudian kita juga larang benda-benda yang tak baik. Benda tak baik yang paling besar sekali, yang utama kita larang, iaitulah syirik pada Allah Azza wa Jalla. Melakukan kemungkaran, maksiat, mempercayai benda takhayyul khurafat, percaya kepada melakukan perkara bid'ah dalam agama. Ini di antara kemungkaran yang kita kena sekat. Dan termasuklah mungkar-mungkar yang lain. Mungkar orang tak solat, orang tak tutup aurat, orang macam-macam lagi dia punya kemungkaran, maka itu menjadi kewajipan kepada kita. Sifat yang keempat yang ada dalam ayat yang kita baca ini, yusari'una fil khairat, segera melakukan kebaikan. Bila kita dengar benda baik, jangan duk tangguh-tangguh. Awak buat dululah, nanti saya tengok. Itu lain. Maknanya kita segera. Termasuk juga ulama tafsir, dia pergi jauh sikit. Ulama hadis kata, segera di sini, termasuklah bila masuk waktu solat, kita segerakan solat. Jangan duk main-main, tunggu last minute. Di akhir nak habis waktu, baru kita mula nak solat, kita kata itu kecuaian kita. Kalau kita ada qada puasa contohnya, segerakan habis qada. Walaupun kita tahu puasa ni boleh lanjut sampai ke Syaban yang akan datang, tapi kita boleh percepatkan. Tadi saya dah sebut, kita sekarang ni haji tadi. Haji kita ada duit, keuangan kita ada, segerakan pergi. Tak dapat kota tabu haji, banyak lagi kota-kota lain yang sahabat-sahabat kita duk cari, duk korek sana sini, bayar je lah. Tapi ingat, jangan sampai tertipu atau ditipu oleh orang. Jadi kadang-kadang kita ni jadi mangsa. Bila pergi tidak melalui saluran rasmi kerajaan ni, hati-hatilah. Kadang-kadang dieksploitasi oleh penganjur-penganjur itu. Oh, tuan kena bayar sekarang. Siapa Mekah kena bayar lagi. Siapa 3-4 kali naik harga bayar. Kita kata ini kezaliman kepada jemaah haji. Jadi kalau nak pergi juga dengan cara ini, pilihlah yang terbaik, yang kita rasa kita yakin, penganjur-penganjur yang kita kenali, ustaz-ustaz kita yang tidak yang jujur, bolehlah kita pergi. Kalau tidak, nanya. Segeralah, apa saja pun mesti kita bersegera
Kalau kita tak segera, kita akan ketinggalan kerugian banyak perkara. Kerugian banyak perkara, orang lain pergi jauh dalam ibadat. Orang lain menghampiri Allah Ta'ala dengan pelbagai jalan. Kita duk main sebab, duk main ditakut lama, kata orang. Rugi para jemaah sekalian. Sebab nyawa, nafas kita, umur kita makin hari makin dekat dengan kematian. Walaupun kita duk tiup lilin, menyambut hari jadi, tapi sebenarnya menyambut saat-saat kematian yang semakin hampir. Jadi setakat itu dulu perbincangan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Jadi sekarang ni kita beri peluang kepada sesi tanya jawab. Dipersilakan. Baik, Datuk. Ada satu soalan ni daripada Puan Sharifah ni. Sila. Adakah Assalamualaikum Ustaz, adakah sama orang yang solat tahajud 2 rakaat tetapi lama, contohnya 30 minit, berbanding orang yang solat 6 rakaat dalam masa yang sama? Adakah lebih baik dibanyakkan bilangan rakaat dengan memendekkan waktu setiap rakaat? Menarik soalan. Kita ambil cara Nabi lah. Baginda Nabi SAW bila bangun daripada malam, daripada tidur, dia akan mula dengan 2 rakaat yang ringkas. Istilah orang sekarang nak pandai enjin dah. Istilah kita sekarang pandai enjin dulu lah tu. Dia mula dengan 2 rakaat yang ringkas, kemudian dia akan panjangkan. Jadi kita boleh pilih dua-dua. Kalau kita hafal Quran, lutut kita pun kuat, elok kita panjangkan diri. Waqumu lillahi qanitin, berdiri lama. Kerana Allah Azza wa Jalla, kita boleh rokok juga lama, boleh sujud lama. Itu yang terbaik. Tetapi kalau kita taklah kuat sangat, ada berlaku keuzuran, nak berdiri lama tak boleh. Jadi kita pilih yang lebih ringan. Sana anda tengok kepada kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia komen tentang solat malam, solat tarawih. Dia kata kalaulah orang ni baca panjang, pendek, kurangkan bilangan rakaat. Tapi kalau dia baca pendek-pendek, banyakkan rakaat. Yang penting contohnya kita kata, kita solat 6 rakaat setengah jam. Tapi kalau kita solat 2 rakaat juga setengah jam. Tapi yang setengah jam 2 rakaat tu, berapa juzuk Quran awak baca? Panjang lagi kan? Kita kata itu afdal. Tapi kalau kita tak mampu, kita campur dua-dua lah. Campur dua-dua. Ikut kemampuan yang kita ada sekarang ni, saya kata wallahu a'lam. Silakan. Setakat ni tak ada soalan lain di Facebook pun? Di Facebook ada. Cuba tengok di Facebook. Di Facebook Dia kata, saya bekerja di syarikat insurans konvensional, menyediakan report. Bolehkah saya guna buat duit untuk korban, memandangkan mungkin sumber pendapatan yang diragui? Ginilah saudara, memang sukar lah. Dalam hidup kita sekarang ni bercampur-campur. Akaun kita ada yang konvensional, ada yang patuh syariah. Saham-saham pelaburan kita pun macam tu juga. Jadi, kita pilihlah. Di mana ke duit keuangan kita dalam beribadat kepada Allah Ta'ala, kita pilih yang halal. Confirm satu patuh halal, kita ambil yang tu. Nabi sebut dalam hadis, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala itu tayyib, dia tak terima kecuali benda baik. Maka Nabi buat bandingan seorang yang bermusafir, kusuk masai dia punya rambut, mengangkat tangan berdoa Rabbi Rabbi, tapi makanan dia halal, diberi makan benda makanannya haram, diberi makan benda haram, pakaiannya dia haram, anna yustajab, bagaimana dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi isu sahabat saya ni, sahabat kita ni sukar, eloklah kalau boleh rujuk ke pejabat mufti yang terdekat, biarlah mereka yang putuskan. Ana dalam bab kehidupan realiti tentang isu-isu kehidupan ni sukar. Sebab kalau kita kata tak kena, kawan tu nak pergi cari kerja lain pun payah. Tak cari kerja lain pun macam dia kita kata selesa sangat di situ. Jadi tuan-tuan, kita pilihlah untuk kehidupan kita yang panjang di akhirat esok, kita jauhkan diri daripada tempat-tempat yang terlibat dengan riba, terlibat dengan rasuah, terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik. Wallahu a'lam. Habis dah, moderator? Habis dah soalannya. Alhamdulillah. Kalau habis, jadi alhamdulillah kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insya-Allah kuliah kita ni kita tangguhkan mungkin selama 4 minggu 4 minggu.
kerana anak akan berangkat ke Mekah pada 15 Jun ini, insya-Allah. 15 Jun kita berangkat. Jadi balik tu kita maklum baliklah kepada moderator untuk kita sambung balik kuliah kita ni, insya-Allah. Di Mekah payah, waktu berbeza. Pukul 9, pukul 3 tengah hari. Sukarlah, payah. Dalam bilik orang ramai, kita nak cakap panjang-panjang pun orang duduk tidur kan. Jadi kita tangguh dulu lah. Mudah-mudahan ada juga peluang untuk nak kata rehat tak rehat. Di sana pun banyak kuliah tu. Boleh tengoklah di Facebook dia live di Facebook Abu Anas ataupun di Facebook syarikat yang saya pergi, nama dia 3D Travel. TRI tolak D Travel. Untuk tahun ni dengan syarikat ni. Tahun depan kita tengok prestasi dan kebaikan yang mereka buat. Kalau anak rasa selesa, jemaah juga selesa, kita boleh teruskan. Kalau jemaah kata tak selesa dengan pengurusan, kita pun tak nak buat nanya kawan-kawan kita nak ikut Abu Anas tapi pergi di tempat yang mereka tak selesa. Sebab itulah saya bagi syarat, syarikat yang nak jemput saya, berilah keselesaan kepada jemaah, bukan sekadar beri selesa kepada ustaz. Pergi ustaz di hotel sedap-sedap, jemaah duk nanya. Kalau kita kata tak, itu tak adil macam tu. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam rihlah haji kita ini, memberi bimbingan kepada masyarakat yang dahagakan ilmu dan bimbingan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.